konon-konon lah kan, Mamat Khalid nak ambil kita 3 berlakon dalam cerita another installment of 18, mungkin 19 puasa. Kita diberi karakter yang tak puasa juga. So karakter apa yang kau nak jadi dan macam mana karakteristik korang tu, dan apa contoh yang korang gunakan untuk alasan tak puasa. Okay, Brother Adi. Okay, aku mungkin harapkan Mamat Khalid bagi aku watak-watak yang macam suka menyibuk je. Macam tak penting pun watak dia. Watak dia memang sibuk je. Orang duk discuss pasal nak penting puasa, tiba-tiba dia menyelit. Lepas tu dia gunakan dia dalam sepanjang filem tu ada satu dialog dia je. Contoh macam kalau dalam filem Rock kan, ada watak Joji tu, Jijo tu dia kan. Watak aku mungkin macam selit kat situ. Macam, yelah kot. Yelah kot. Orang tanya pasal, kau puasa dah puasa? Yelah kot. Kau boleh nampak tak watak tu macam watak Mamat Khalid yang buat? Ya, betul. Kalau ni Abang Nugget? Aku nak jadi watak yang aku tak puasa, aku tak makan. Aku tengok je orang makan, tapi aku isap rokok. Kalau aku tak isap rokok, aku tidur terus. Aku rasa macam real life tu. Kalau aku hari-hari lain okey, tapi bila bulan puasa je aku pakai subang, aku pakai rantai. macam aku foreigner. Lepas tu bila orang tanya, aku speaking orang putih. Speaking orang putih ke speaking Gen Y kau tonton apa minggu ini? What's good people, welcome to Gen Y Cup Podcast. Anda sedang mendengar hashtag tonton apa minggu ini, siri podcast di mana kita review movie-movie yang ada dekat semua platform yang available. Bersama saya Jackson Liti Beng dan juga sahabat saya, sahabat ponteng puasa Abang Nugget. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurau je. Sebenarnya ponteng puasa ni sebab tajuk movie kita kali ni adalah 18 puasa di Kampung Pisang. Episod kali ni kita special sikit. Kita ada special guest yang juga merupakan seorang movie reviewer. Yang lagi expert lah daripada kita orang dua. Yes. Mr. Hadi Abdul Hamid, movies and TV series reviewers. He's on YouTube. Dia ada dekat IG and Facebook. You guys can find him under the handle name Hadi Abdul Hamid. So Hadi, sihat? Hai, sihat. Assalamualaikum guys. Puasa semua Walaupun terduga dengan 2 bendi, tak ada. Okay. Tak ada. Sini insyaAllah tak ada Pak Jabit. Aku garis tu, tak tahan tu. Kalau bendi aku tak lah. Kalau I take all eyes tu mungkin lah. Jangan buat hal. Okay, kita nak tanya lah sebelum kita straight jump to the movie kan. Banyak ni. Movie kali ni movie Mamat Khalid ni. Aduh, kalau nak bincang ni banyak ni. Tapi sebelum kita jump to the movie, nak tanya sikit lah Adi. What's your current project yang sekarang fokus? Ada anything new tak dalam movie reviewing ni? Okay, so far sekarang tak ada apa-apa yang baru. Macam sebelum ni, aku ada buat video review YouTube. Tapi untuk waktu sekarang ni aku slow down a bit untuk buat video. Aku lebih fokuskan pada buat review bertulis di Facebook. Dan aku ada upload juga aku punya macam rating filem-filem yang aku dah tonton dekat IG aku #HDABDHMD_ dan untuk page Facebook tu Hadi Abdul Hamid lah. So korang boleh check it out lah. Aku punya review betul tu. So far banyak filem-filem baru daripada Netflix, Amazon Prime Videos, daripada Astroverse. So far tu lah benda yang aku buat sekarang. Alright, agak aktif lah. Boleh lah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk collab dengan Hadi Abdul Hamid ni.
So tu. on behalf of Gen Y Cup, we feel honoured kan. You feel very Thank you, honoured. guys. Yes. Thank you invite aku. No problem. Okay guys, without wasting any more time. 18 puasa di Kampung Pisang. And this is something that I just recently found out sebab Abang Nugget bagi tahu dekat aku. Yang actually 18 puasa di Kampung Pisang ni, aku dah tengok cerita dia. Tapi aku macam tak bagi pay attention sangat. Apparently dia satu universe yang lain dengan 15, 16, 17 puasa 16, 17 dekat Kampung Bekor. 18 puasa ni dekat Kampung Pisang. Dia based on series dia dekat Astro. Betul Adi? Ya. Betul. Series dia pun aku tak follow sangat, seri Kampung Pisang berseri-seri tu. Tapi basically kita boleh nampak daripada segi watak-watak lah. Sebab watak-watak macam watak Aziz Sam Osman bawa dalam ni pun lain. Dengan watak 16 puasa dengan 17 puasa. Dalam ni dia bawa watak Pak Jabir. Betul. Dan Mel Asri pun bawa watak lain juga kan. Dalam ni dengan tu. So diorang bawa watak yang dalam universe Kampung Pisang lah. Oh, style juga tapi dia still ada ye dia. Tak lari. Ingat kan Marvel dengan DC ada multiverse kan. Muhammad Khalid verse tu. Muhammad Khalid multiverse. Sebab Muhammad Khalid dia pernah cakap dalam Kampung Pisang berseri-seri tu dia cuba nak masukkan semua filem-filem yang dia pernah buat. Filem Man Laksa, filem apa lagi macam Estate ke, filem anak karaoke semua tu kan. Walaupun kampung, tapi dia macam cuba nak masukkan semua tu dalam Kampung Pisang tu. Dalam Kampung Pisang berseri-seri tu. Mungkin tu salah satu dia punya inisiatif dia lah buat 18 puasa ni. Semuanya dalam satu universe Muhammad Khalid verse. Muhammad Khalid verse for your information Brother Hadi sekarang pakai baju Marvel tau. Oi. Kenapa nak kena bagi tahu Sebab kau DC fan kan? Aku tak nak argue. Tak apa. Tak nak argue, kita cerita pasal universe kan. Okay, Batman is relevant lah. Kalau pasal Marvel dengan kalau pasal Marvel dengan DC, it's never an argument lah. Tak apa. Aku sebagai host aku terima. Okay lah. Okay. Back to Muhammad Khalid. Kita sebenarnya nak sembang 18 puasa di Kampung Pisang. Tapi tak boleh lagi. Kalau nak cakap movie Muhammad Khalid, kita akan cakap pasal Muhammad Khalid juga. Sebab that's him lah. Dia punya masterpiece, dia punya karya tu memang dia je. Kita tengok, kita kenal. Macam kita tengok movie Tarantino, kita tahu ni Tarantino. Kita tengok movie Nolan, kita tahu this is Nolan. Tengok Muhammad Khalid, this is Muhammad Khalid. Tak boleh lagi. Okay, so back to 18 puasa di Kampung Pisang. Kita tengok dia punya kali ni lah. Sebab orang kata it's a bit different dengan 15, 16, 17 puasa kan. Kita nak tanya Hadi lah. Apa main tema utama cerita ni? Apa sebenarnya Muhammad Khalid nak sampaikan dalam 18 puasa di Kampung Pisang? Okay, kita tengok konsep penceritaan dia lah konsep penceritaan dia ni, kalau siapa yang tengok filem 18 puasa ni, dia lebih seakan-akan macam ambil konsep ataupun dia adapt konsep daripada cerita A Christmas Story ataupun Ghost of Christmas Past. Contoh filem-filem yang guna konsep ni macam filem It's a Wonderful Life, A Christmas Carol, dan filem komedi Ghost of Girlfriend Past. Konsep macam ni, kalau kita perasan dalam 18 puasa adalah dia ambil satu watak, di mana watak ni mungkin ada sama ada penyesalan ke ataupun untuk menyedarkan watak ni, dan dibawa pergi ke dia punya masa lampau untuk melihat dia punya kisah-kisah silam dia. Macam untuk 18 puasa ni dia tunjukkan watak Barkoba tu. Watak Barkoba tu dibawa oleh Syaitan ataupun dalam ni tak silap aku dia punya nama watak tu Tyson. Nama watak Namron tu.
Tyson Shaitan kan, something lah dia punya wordplay dia lah. Wordplay lah, betul. Wordplay dia kan. Dia bawa watak Barkoba ni pergi ke masa silam dia untuk tunjukkan dosa-dosa dia, dan Syaitan ni, Tyson ni, dia nak membuktikan kenapa Barkoba ni memang wajib dibawa ke neraka Jahanam. Sampai Barkoba daripada awal dia tunjukkan masa dia muda sampailah waktu dia yang sekarang ni, sampai dia dapat 7 pingat panglima neraka tu maksudnya 7 pingat tu maksudnya memang level 7 neraka Jahanam lah patut dia pergi. So konsep tu kalau perasan memang sama dengan konsep A Christmas Story yang filem Hollywood dulu pernah bawakan. Dan kita tahu Mamat Khalid ni walaupun dia berjiwa, dia orang Melayu, dia berjiwa macam berjiwa Melayu lah, selalu tunjukkan filem-filem kampung apa semua kan. Tapi dia suka menggunakan konsep-konsep daripada filem Hollywood, filem international dalam filem dia. Betul. Dia bukan tipikal nak buat filem Melayu yang tipikal macam drama pukul 7 ke apa ke, tak ada. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang macam mungkin tak boleh terima dengan dia punya konsep dia tu, sebab konsep dia tu memang tak familiar dengan penonton Melayu. Lebih-lebih lagi masa awal-awal dia cuba untuk buat filem. Masa dululah filem senario Lang Buana, filem yang awal-awal dulu kan. Dan dia punya drama-drama dekat NTV 7 dulu. Betul. Tapi bila dah lama-lama orang baru accept, okay, ini memang style dia. Walaupun orang nampak filem dia ni, kita tahu, okay, bila kita tengok filem dia, kita tahu ini adalah filem Mamat Khalid. Tetapi secara lahiriahnya, filem dia tu memang dia ada banyak ambil konsep-konsep daripada international film. Betul. Setuju. Itu yang menariknya lah filem-filem 18 puasa. Dia punya konsep tu. So itu konsep Mamat Khalid punya style dalam 18 puasa lah. Tema, konsep dan tema yang dibawa oleh Mamat Khalid kali ni, kita tengok dia pun macam dia ada continuation tapi dia still ada different sikit lah dari segi movie yang previous. I mean 15, 16, 17 puasa kan. Dan ikutkan 18 puasa ni dia totally different dengan filem-filem yang gunakan nama puasa ni lah, macam 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa kan. Filem 18 puasa ni dia tunjukkan konsep macam ni, macam yang sebelum-sebelum ni dia lebih nak tunjukkan tentang macam mana orang-orang kampung ni cuba untuk konten puasa. Tapi dalam 18 puasa ni tak. Kalau kita nak kata 18 puasa ni satu filem yang macam stand alone daripada filem-filem 15, 16, 17 ni pun betul juga. Sebab dia memang totally different. Dia punya konsep apa semua tu lain dah dia nak bawakan. Dia ibarat macam memang mungkin dia gunakan tema, dia gunakan latar belakang Kampung Pisang tu sebagai langkah untuk dia totally buat satu cerita baru, tetapi masih dia gunakan 18 puasa tu sebagai macam satu branding. Betul. Untuk cerita dia tau. Dia carry forward 16 dengan 17 puasa punya publicity kan? Yes, betul. Untuk guna untuk dalam filem ni. Betul? Setuju? Abang Nugget ada nak tambah about tema Mamat Khalid untuk 18 puasa ni? Tema macam kita biasa dengar lah dalam filem-filem Mamat Khalid ni, biasanya dia social kritik. Dia banyak mempunyai social kritik dan ada sifat satira lah ataupun setaya kan. Dalam movie ni juga kita masih boleh tengok style ni masih kekal, dan kita dapat lihat yang cerita ni bertemakan satira yang diketengahkan dalam kehidupan penduduk-penduduk Kampung Pisang kan, yang cuba menghadapi bulan puasa dengan cara mereka yang tersendiri lah. Ada yang tak puasa, ada yang nak bantras gejala tu and everything kan. Tapi aku rasa main theme cerita ni ialah premonition, macam Brother Hadi cakap tadi, dia macam dalam konsep Ghost of Girlfriend Past dan cerita-cerita yang tadi tu kan. Dia ialah satu premonition ataupun jeni dalam kepala Barkoba ni apabila dia nak makan dan tak nak puasa tu. Tema ni aku rasa kalau kita ikut perkembangan Abang Mat Khalid kan, kita tahu yang beliau pernah melalui a near death experience masa dia koma pada tahun 2018.
Dia Oh. kena pneumonia ataupun paru-paru berair. Dan dia kena induce coma for 21 days masa doktor nak rawat dia tau. Oh. Dan Okay. pada hari kedua, doktor siap cakap kat family dia, dah boleh bawa balik dah. Kira macam dah tak ada, seolah-olah dah tak ada harapan tau. Tapi Alhamdulillah, after berapa hari lepas tu, dia punya keadaan makin baik dan makin sembuh dan boleh keluar hospital. Dan aku nak sentuh sikit ada satu interview dengan Roshamno dalam Suhan Channel. Abang Ahmad Khalid sendiri cakap masa dia koma tu, dia lalui satu journey yang sangat memberi impact kepada hidup dia dan dianggap tu sebagai satu ketetapan dan kesedaran yang Allah bagi kepada dia lah. Kan? Jadi ini satu speculation ataupun teori, tapi kalau kita follow nampak ada relation lah kan. Mungkin ini ialah salah satu cara Abang Ahmad Khalid untuk memberi gambaran kepada penonton apa pengalaman yang dilalui masa dia koma tu tau. Sebab dalam the interview itself, masa Roshamno tanya, dia macam reluctant untuk jawab, macam dia masih ada emotional scar lagi dengan apa yang dia lalui kan. So maybe ini one of the way untuk dia ceritakan kepada audience dia, pada fans dia, apa yang dia lalui. Dia macam, yalah sebab kita masuk macam afterlife punya style kan. Sebab dia 21 days dia koma. Dan ini juga mungkin kita dapat nampak tema alam ni, sebab kalau kita compare dengan cerita-cerita Muhammad Khalid yang sebelum-sebelum ni, satira dia, social kritik dia bersifat sindiran tau. Tapi yang ini dia macam ada sifat ilmiah sikit, dia macam Islamik sikit. Kan? Dia ada cerita pasal rukun Islam ada berapa, dia ada cerita pasal semua lah. Sebelum ni dia macam sindir gitu je. Ada juga tema yang tu, tapi style tu dah ada Islamik sikit. Dia ada ilmiah sikit kan. So aku rasa itulah tema dia macam itulah. Religious sikit lah. Dia macam turn to religious sikit lah kan. Turn to religious. Boleh kita sentuh juga. Ini teori juga. Tapi Rab Khalid yang jadi Yes Kupang tu. Yes Kupang. Dah meninggal, arwah dah. Pak Jabit, pelakon asal Pak Jabit tu pun dah meninggal. Dia macam ada a touch of mortality lah. Dia dengan a sense of mortality dalam dia punya life kan. So dia nak lebih kepada Islamik sikit. Wallahu banyak alam. Kawan-kawan dia dah meninggal kan. Kawan-kawan dia yang berlakon sama tu. So itulah. Kemungkinan lah. I mean, we never know for sure unless stated by Abang Muhammad Khalid himself lah kan. So anyway, kita tahu style directing Muhammad Khalid ni dia unik. Dia tak direct kan. Macam Abang Nugget cakap tadi, dia banyak setaya kan, dia banyak sindir. Dia akan selitkan message dia dalam dia punya satira dan dia punya humor lah kan. Betul? Nak tanya Hadi, apa contoh satira yang dalam movie 18 Puasa Kampung Pisang ni? Banyak. Memang banyak. Tapi memang banyak. Contoh-contoh dan message apa yang cuba disampaikan yang Brother Hadi boleh maybe enlighten us a bit lah, yang paling diingati lah. Okay. Okay, basically semua tahulah kan satira tu apa kan. Ia macam satu bentuk macam sindiran kepada isu-isu semasa ataupun isu-isu yang terjadi dekat dunia yang sebenar. Dan ada yang kadang-kadang beranggapan satira ni adalah komedi. Sebenarnya bukan. Satira ni tak semestinya komedi. Itu sebabnya kalau kita tengok filem 18 Puasa ni pun, jujur cakap lah, saya sendirilah nak kata kita ketawa daripada awal sampai akhir tu tidak. Betul. Tak ada. Betul. Dia tak ada macam kita nak ketawa. Ada banyak filem dia macam yang contoh filem Hantu Kak Limah, filem Malaksa, filem dia lain-lain lah. Rock apa semua tu. Itu memang kita ketawa kan daripada awal sampai habis dengan dia punya scene-scene. Tapi untuk 18 Puasa ni, kita tak ada macam tergelak dengan lawak-lawak dalam cerita ni. Tapi kita rasa lucu, kita rasa macam geli hati dengan isu-isu yang dia bawakan tu. Dengan sindiran-sindiran yang dia bawakan tu. Betul. Kadang-kadang macam kita terfikir juga, kalau aku tak gelak ni, takut terang aku macam benda ni macam nak sampaikan kat aku je. Dia punya sindiran, macam dia punya satira kali ni dalam filem 18 Puasa ni, ianya lebih direct berbanding dengan filem-filem sebelum ni tau.
Filem-filem sebelum ni dia lebih menggunakan simbolism, dia lebih menggunakan orang kata apa, sindir-sindir secara halus. Macam dalam 18 Puasa ni, satira yang ditunjukkan tu lebih orang kata tertusuk di hati siapa-siapa yang berhadapan dengan benda dalam filem ni. So kalau secara orang kata jelasnya lah, kalau kita nak tengok sindiran-sindiran yang dipaparkan dalam filem ni, dia menampar secara lembut golongan-golongan yang kononnya akan mendapat pembalasan di neraka. Contohnya, itu memang satu benda yang paling kita nampak lah, isu tentang dalam neraka kan, bila dia portraykan dalam filem ni. Contoh orang-orang yang dia sebut dalam yang ada dalam neraka, orang politik, YB, kru filem pun ada. Ini pendera haiwan. Maksudnya even pendera haiwan kan kita ditunjukkan dalam karakter karakter orang alim, iaitu yang Kaza bawa watak tu kan. Apa nama watak Kaza Pak Din ke apa? Okay. Pak Din, yes, Pak Din. Okay. Pak Din. Macam watak Pak Din ni kan, dia tunjukkan orang alim apa semua. Tapi tetap tak selamat juga. Sebab apa? Dia dera haiwan. Betul. Kenapa orang kata nak tunjukkan kau sewarak mana pun, tapi kalau ada secebis dosa kau, tetap akan dicuci juga dalam neraka kan. Nak tunjukkan. Dan kalau pasal kru filem, aku tak nak betul lah apa kru filem. Tapi ini bukan pertama kali Mamat Khalid kritik pasal kru filem. Kalau perasan dalam filem 16 Puasa, dia ada tunjuk juga satu babak van jenazah pergi tangkap orang-orang tak puasa dalam restoran. Lepas tu dia tunjukkan shot tu daripada jauh. Nampaklah orang keluar daripada kedai makan, masuk dalam van jenazah. Yang keluar makan tu bawa kamera, bawa bumbai. Itu filem. Itu filem tau. Itu macam mungkin itu adalah inside joke untuk kru-kru filem yang dekat dalam produksi itu ke, sebab siapa yang join production akan tahulah macam mana situasi production kan. It's interesting sebab sindiran dia tu, sindiran dan satira yang digunakan tu bertepatan kena sama ada pada orang-orang sekeliling dia ataupun penonton tu sendiri. Betul. Kadang-kadang penonton tu dia gelak, tapi sebenarnya dia gelakkan macam dia gelakkan diri sendiri juga. Gelakkan bermalu kan. Gelakkan bermalu. So macam dia tengok macam, aku pernah buat benda ni, aku pun pernah buat. Tapi yang aku cakapkan tadi secara drastiknya, Mamat Khalid ni dia sentuh sebab dia terus tunjuk neraka teruslah kau dapat. Macam dulu dia nak cover-cover lagi, masuk van jenazah apa semua, lepas sekarang terus masuk neraka terus. Tapi satu lagi, daripada dia punya dia punya macam satira yang dia tunjukkan tu, kadang-kadang macam dia nak tunjukkan tentang sindiran pada orang yang cuba melabelkan orang-orang lain yang akan masuk neraka. Contohnya dalam Keratan Akbar. Betul. Scene Keratan Akbar tu kan. Muzik rock ada unsur syaitan. Gambar saya tahu. Sebenarnya kita tahu tak ada pun kan. Ada yang adalah, ada yang tak ada. Tapi Mamat Khalid macam nak merealisasikan impian orang yang quote tu. Dia buat juga, ada rock band, sock band, SOP band kan, masuk dalam neraka. Aku kata muzik rock ada unsur syaitan kan, aku masukkan dalam scene. Macam dia nak sindir balik orang tu tau. Padahal orang yang mengatakan tu pun ada juga benda yang tak betul kan. And then satu lagi, selain daripada isu neraka lah, isu dosa dan neraka. Dosa dan neraka ni main thing lah dalam filem ni yang dia cuba nak ketengahkan. Satu lagi yang memang dia cuba ketengahkan daripada dulu lagi, pasal kemasyarakatan dalam kampung. Lebih-lebih lagi pada watak Kiambang. Kita tahu kalau dalam orang kampung ni, contoh dalam agama lah, dalam agama Islam sendiri ada konsep fardu ain, di mana fardu kifayah, di mana kalau ada orang kampung yang meninggal, sekiranya tak ada langsung orang kampung yang mandikan jenazah, solat jenazah, maka dosa tu satu kampung akan dapat. Betul. Kalau ada seorang atau dua orang yang laksanakan fardu kifayah ni,
maka tak jadi masalah pada penduduk kampung. Tu satu dia tunjukkan pada watak Kiambang ni. Tapi yang menariknya lagi, dia tak berhenti kat situ je. Sampai dekat ending pun dia masih lagi nak tackle tentang isu macam mana orang kampung ni memilih-milih. Memilih-milih, ya. Macam pada watak Daud M kan, yang dibawakan oleh Joey. Sengau pun Sempat tapi orang boleh faham kan mesej dia. Sempat lagi dia nak tackle isu tu. Oh, sebab Kiambang janda muda, ada janda tua kau tak nak tolong. Walaupun sampai ke hujung, dia punya satira tu daripada awal sampai ke hujung dia memang macam tak bagi chance langsung. Tak bagi chance. Memang tak bagi chance langsung. So itu satu yang menariknya filem ni lah. Dia bukannya filem yang kita boleh buat ketawa, kita boleh macam orang kata tergelak ke apa, tapi ia something yang hit sangat-sangat hard dekat kita punya feels ni, sampai kita boleh relate dan reflect dengan kita punya dunia reality yang kita hadapi sekarang ni. Betul. Sangat-sangat tepat. Last tu masa Joey cakap janda muda nak tolong, janda tua tak nak tolong, semua terpaku, semua nganga, diam. Tak boleh nak cakap apa. Jadi betul lah kalau ikutkan satira ni dia criticize reality kan. Movie ni pun memang dia penuh lah dengan sindiran masyarakat kita. Jadi rasanya kita tak perlu nak explain dah. Rasanya dari situ kita dah boleh tengok yang movie ni reflect dalam kehidupan yang sebenar lah. Benda ni memang dekat lah dengan orang kampung, dekat dengan masyarakat kita. So I think that's pretty much established lah. Betul lah kalau kita tanya adakah benda-benda yang dikritik dan disindir ni benar-benar berlaku, simple answer is yes lah. Yes. Dan ada satu lagi quote dah daripada Pak Din pasal orang suka membawang kan. Dia kata membawang tu tak salah, tapi tak membawang salah tak? Itu kadang-kadang dia punya dialog-dialog tu sangat simple, sangat macam orang kata apa, benda yang kita selalu cakap kan dengan bersahaja orang kan. Selalu bersahaja, tapi benda tu dengan sepotong ayat yang simple tu boleh memberikan mesej yang mendalam. Dia macam satira ni ialah comfort the afflicted and afflict the comfortable kan. Dia yang dia dasarkan apa saying ni kita dapat tahulah yang banyak kita dapat tengok banyak contoh-contoh menarik dalam movie ni kan. Macam yang surau, yang apa nama tadi? Pak Din tadi, YB tadi, dalam neraka tadi semua kan. Tapi aku suka sentuh yang part yang surau ni. Kan dia macam dari segi surau tu sendiri kita tengok perangai Bakoba yang guna duit surau untuk buat catering ni kan. Tapi guna cara yang haram, pakai ayam sembelih kan. Yang tak sembelih apa kan. Benda ni kalau tak ada orang macam Abang Mat Khalid ni put a spotlight on it, kita mungkin tak tahu dengan isu macam ni kan. Yang kedua pula kalau kita perhatikan betul-betul dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, benda ni dah macam norm tau, norma. Baik di negara kita ataupun dekat mana-mana pun benda ni dah jadi satu norm. Kat surau tu satu hal, kat tempat lain pula macam tempat lain ni kita boleh kata simbolism ni kita nampak macam buat simbolism yang digunakan ni ialah buat baik tapi guna cara haram. Yang ini banyak berlaku dekat mana-mana pun kan. Jadi kita nampak dari segi tersurat pun ada dan dari tersirat pun ada. Contoh lain yang macam YB yang korup tu. Lepas tu Kaza, yang watak Kaza tadi tu kan. Yang dia kucing tadi tu kan. So kita nampak lah orang macam ni yang macam label orang tadi. Dia kata dia baik, orang ni jahat, mencegah apa-apa semua. Sudahnya dia pun ke dalam kan. So itulah, jangan rasa baik kan. Itu satu benda yang aku tak nampak orang lain cover benda ni. Hadi? Macam tadi sentuh pasal yang daging ayam tu kan. Daging ayam tak sembelih tu. Itu pun dia macam nak sindir juga tentang isu semasa yang paling yang baru-baru ni pasal kartel daging tu. Kita memberikan amanah dan kepercayaan pada orang-orang yang handle benda tu, tapi mereka yang tak jalankan amanah tu dengan betul. Itu very interesting. Dia tersurat dia ada, tersirat dia pun ada kan. Dia nak nampak ke tak nak nampak je. Berdasarkan movie-movie Mamat Khalid sebelum ni kan, supporting characters dia memang memainkan peranan yang besar lah, penting lah, dan ada impact yang mendalam kepada penonton.
Dia contoh dia macam Usop Wilca. Populariti dia lagi tinggi banding dengan watak utama yang dibawa oleh Awi kan. Contoh lain pula dalam 16 puasa watak yang dilakukan oleh Bel tu, yang Yak Ye tu, jadi lagi popular daripada watak utama yang dilakonkan oleh Sabri Yunus kan. Jadi dari itu kita nampak kekuatan supporting characters dalam movie-movie Muhammad Khalid ni. Okey, dalam cerita 18 puasa ni, 18 puasa di Kampung Pisang ni, Brother Hadi, siapa watak sampingan atau utama yang Brother Hadi paling suka dan kenapa? Watak sampingan. Okey, sebenarnya kalau ikutkan dalam 18 puasa ni, watak sampingan kalau orang kata daripada segi comedic role tu, watak yang Joey Daud bawakan tu kan. Dengan dia tengau semua tu. Tapi watak dia sekejap je dalam filem ni. Tapi yang betul-betul bagi aku agak memberikan kesan tu watak Tyson daripada pelakon Namron dan Jaafar On. Bagi aku Namron dalam ni memang dia betul-betul pandailah bawa watak sebagai syaitan dalam ni kan. Dan aku rasa watak dia tu dia tak menggerankan, dia lebih kepada lawak daripada lebih kepada jenaka. Sebab kita agak lucu bila kita tengok syaitan tu sendiri yang macam tarbiyah berkobar kan. Syaitan yang bagi mesej Islamik. Rukun Islam ada berapa? Waktu cakap dia macam tergagak-gagak waktu ada 5 jahiliah aku kata ya Allah. Aku memang gelak sungguh-sungguh sebab aku nampak dia punya lakonan tu macam dia bukan berlakon, macam dia memang betul-betul orang kata apa nak bagi lah. Nak bagi lah, dia nak bagi. Dan satu lagi, aku tertarik bila Muhammad Khalid panggil Jaafar On untuk berlakon dalam filem dia tau. Betul. Aku sebenarnya aku agak suka kalau ada pengarah-pengarah yang macam panggil pelakon-pelakon yang dah malap, yang dah macam kurang popular untuk waktu sekarang. Tapi pelakon-pelakon lama yang terkenal kan. Macam contohnya macam Jaafar On, macam mungkin Azwan Ali semua tu. Kita tahu pelakon-pelakon yang ada diorang punya persona diorang sendiri, ada diorang punya karisma diorang. Tapi jarang kita nampak diorang berlakon sekarang. So bila dia panggil Jaafar On berlakon dalam ni, saya rasa macam, patut je pengarah-pengarah lain kena ambil dia lagi berlakon. Kena bagi dia watak yang menarik. Dan lepas tu Muhammad Khalid dia bagi pula watak syaitan daripada Jaafar On kan. Yang macam lagi, yang bagi aku memang lagi setan daripada setan. Satu trivia lah, Jaafar On ni dia tak tahu tau role dia ialah setan sampai dia datang set. Okay. Dia bawa wardrobe dia punya banyak sebab dia tak tahu karakter dia apa sampai dia jadi setan. Dia just trivia bawa lah watak kan. dia, walaupun orang nak katakan bawa watak macam watak diri sendiri ke apa, tak ada masalah. Dia walaupun dia bawa watak diri dia sendiri dalam tu dengan gaya-gaya dia macam tu, kita tahulah gaya dia macam mana kan. Tapi memang interesting. Tu antara watak yang bagi aku dalam filem ni supporting character yang menarik perhatian aku lah. Betul. Abeli. Abeli apa contoh-contoh watak-watak dalam cerita 18 puasa di Kampung Pisang ni? Apa main character ke supporting characters ke? Tak kisahlah. Apa yang suka? Saja nak tambah yang macam Hadi cakap pasal Tyson tadi kan. Basically dua-dua, Namron dengan Jaafar On dua-dua bawa watak Tyson kan. Syaitan dia lah kan. Nak tambah lah sikit. Dia orang punya intro dua-dua orang tu dramatik lah. Intro dua orang tu cukup dramatik lah. Namron dengan turun. Dah lah, aku nak tergelak mula-mula. Apa hal tanduk Maleficent tu? Dan lagi satu yang menariknya tu, dia nak tunjukkan simbol syaitan tu, dia tak timbul daripada bawah tanah. Dia timbul daripada langit. Dia timbul daripada langit tu. Macam selalunya biasalah langit kan. Angel ke apa kan. Kali ni the devil come from up above kan. Dia dah macam ala-ala ada cerita Batman vs Superman sikit. Batman vs Superman. Ya, betul. Dah tahu dah. Batman vs Superman nak juga sebut. Bagi Chan lah. Okay. Anything to add? Tapi kalau berkenaan dengan apa
watak-watak sampingan ataupun main character, tak kisahlah. Aku suka something yang aku suka about Muhammad Khalid ni, every character tu dia ada dia punya own personality yang sendiri, dia ada own Betul. karakteristik yang sendiri. Tak kisah dia punya apa dia panggil, dia punya frame, dia punya skrip tu panjang ke pendek ke, tapi itulah dia orang ada karakter dia sendiri. Macam setiap orang, macam Pak Karim tu dengan misainya macam tu. Seorang lagi karakter Fukaha dengan Saiban. Fugaha nama dia. Fugaha. Tak clear. Fugaha dengan Saiban yang gila-gila tu, dengan pegang macam banner tak 24 jam dia pegang. Aku tak faham. Lepas tu dengan bel watak Bakoba tu, mula-mula tu aku sumpah nak tergelak. Aku tak tahu korang perasan ke tak. Dia naik motor, dia tak duduk tau. Dia diri je. Setiap karakter yang dalam berlakon dalam Muhammad Khalid ni, dia ada karakteristik dia yang memang unik. Hidup. Aku rasa itu antara yang best lah. Kalau kau tanya apa yang best, aku rasa semua best. Dengan Joey pun best kan. Yang berlakon yang Manap kan, lakonan Hitler kan. Hitler apa nama dia? Hitler Zami. Latif Zami kan. Hitler nama dia punya ni kan. Nama directing dia. So basically semua karakter tu memang style lah. Ada karakter. Dia dan nama-nama pun memang nama-nama ni memang orang kata nama-nama pelakon dalam watak-watak dalam filem Muhammad Khalid ni semua memang nama-nama kampung lah. Macam dulu kan yang Yes Sekupang, Man Laksa, Yah Cowboy lah, Yah Kucai. So menarik tau benda tu. Dia menarik. Dia bagi aku nampak dia macam satu orang yang boleh dikatakan working class hero tau. Dia tak cerita-cerita korporat, jealous, dengki, apa semua. Yes. Dia cerita-cerita yang macam bila nak habis ni, esok aku nak pergi kerja. Kan? Benda-benda yang subtle macam tu. Kalau kita tengok cerita-cerita drama Aku 7 ni, tengah-tengah hari duduk kat mall, tak kerja kan. Macam tak real kan. Macam tak real lah. Cerita dia ni memang saya nak kena balik ni, esok saya ada kursus lah mak. Abang, ya. Aku suka dia punya style. Abu Talibah kan. Lama lagi ke Abu Talibah kan. Aku masak seorang-seorang. Ya, real kan. Itulah kalau kau tanya aku rasa semua aku suka karakter dia. Okay, berkenaan dengan watak sampingan ni lah kan. So aku setujulah Muhammad Khalid ni satu memang dia punya kekuatan filem dia adalah pada dia punya watak-watak sampingan dia. Even macam Abang Nugget ada cakap tadi, dia punya watak-watak sampingan dia ni ada kalanya lebih kuat daripada watak utama. Contohnya macam sebelum ni Usop Wilca, sampai ada filem Usop Wilca meronjang makhluk muzium lah. Tengok dia punya nama pun kita dah boleh gelak kan. Bangladesh apa semua tu. Werewolf dari Bangladesh, betul? Dan satu lagi macam aku ini just macam sajalah kita nak enjoy je kan, sebab aku nampak ada poster Liverpool kat belakang Abang Nugget. Dalam cerita werewolf dari Bangladesh pun dia ada sini kat fan Liverpool dalam tu tau. Ada. Dia sini apa? Dia cakap dalam tu lah, dalam banyak dekat Liverpool ada port, ada pelabuhan. Betul. Dekat port ni banyak ship. Banyak ship. Tapi satu ship je Liverpool tak ada. Championship. Itu dulu lah. Sekarang tak ada. Sekarang dah tak ada lah. Okay lah. Itu satu dia suka masukkan benda-benda tu kan. Lepas tu dalam filem Hantu Kat Lima pula, dia tunjukkan waktu dalam Balai Raya ada banner Manchester United. Dia punya simbol tu sampai fan bola pun dia nak hentam juga. Yang pasal Liverpool ni, zombie Kampung Pisang, Jalil Hamid jadi kepala zombie. Bendera sebelah bendera Liverpool tu. Kepala zombie tu. Ya tak tahan orang yang fan Liverpool tu jaga kedai makan tu, dia nak hire orang. First dia punya rule, minat Liverpool ke tak?
Aku cakap haram betul lah. Kata. So, Ya, betul. jadi berbalik pada yang watak tadi tu. Dah jauh nak menyimpang kan. Dan pasal kan? Berbalik pada watak. Satu lagi pengarah yang aku suka bila dia ketengahkan watak-watak sampingan yang menarik. Pengarah Afli Shauqi. Afli Shauqi ni memang dua-dua ni memang pengarah favourite aku lah untuk filem Melayu kan. Afli Shauqi dengan Mamat Khalid. Betul. Afli Shauqi ni pun dia punya watak sampingan di dalam filem dia. Dia suka bagi karakteristik tau. Dia suka bagi macam something pada watak dia tu. Contohnya dalam filem Baik Pilih Cilok kan. Watak Wak ni yang Esti Mirza berlakon tak boleh cakap bohong. Watak Awi, Bob KP ni mak bunga, suka baca novel. Even dalam filem Bully, watak Esti Mirza tu yang gangster tiba-tiba nyanyi lagu Ramlah Ram. So bagi aku sepatutnya macam director kita lah ataupun pembikin filem, aku tertarik bila diorang suka tonjolkan watak sampingan sebagai satu kekuatan dengan tunjang utama filem tu. Itu yang menjadi menarik. Dan bila walaupun macam dalam filem 18 Puasa ni ramai dia punya watak sampingan dia. Kalau tengok Kampung Pisang bersiri-siri pun banyak setiap watak macam ada juga dia orang punya cerita semua tu kan. Tapi dia pandai balance kan. Dia pandai gunakan mana watak ni untuk mana, watak ni untuk mana. That's the nice thing lah about Mamat Khalid. So Mamat Khalid dengan Afli Shauqi ni antara benda yang mungkin director lain boleh ambil kira ialah they need to invest more in terms of time dalam watak sampingan kan. Sebab aku rasa banyak filem Malaysia ni aku jadi turn off bila watak sampingan kayu. Aku cukup turn off bila watak sampingan kayu. Macam baca skrip, macam muka tak ada reaction ke Amon lah. You are making a movie tau. Tapi filem Mamat Khalid pun banyak macam kayu juga. Tapi purpose kan ada. Tapi dia ada purpose. Tapi dia ada purpose. Betul. Dia bukan macam fail acting lah. Itu memang Mamat Khalid nak buat macam tu. Sebab kalau kau tengok contohnya watak Syazwani NS. Ada banyak gambar watak kan. Dia macam muka memang expressionless. Kayu gila muka dia kan. Tapi macam Mamat Khalid ambil juga, dia jadikan expressionless dia tu satu dia punya quirks dalam watak dia tau. Dan orang boleh gelak, orang boleh relate dengan watak dia. So kau sebagai pengarah memang kau kena jaga pelakon-pelakon ni dan macam mana kau nak implement kebolehan pelakon ni dalam jalan cerita filem kau tu. Tak boleh macam orang kata selamba je, okay kau ambil skrip, kau baca, kau buat je. Tak boleh macam tu. Kena ada pengawalan tu tau. Kita tengok movie Mamat Khalid ni kan, kita boleh tengok setiap pelakon, tak kisah yang famous ke tak famousnya, selalunya akan bawa watak yang completely different daripada watak-watak stereotype atau watak-watak kebahasaan yang diorang lakonkan tau. Contohnya macam Zul Arifin yang selalu bawa watak macho, hero Melaya kan. Dia dalam cerita Mamat Khalid, dia jadi satu watak yang kelakar dalam cerita Hantu Kak Limah. Kan? Betul. Okay, pada pendapat Brother Hadi lah, adakah karakteristik setiap pelakon itu ditentukan oleh Mamat Khalid sendiri ataupun hasil daripada improvisation pelakon-pelakon tersebut? Okay, secara ringkasnya memang daripada Mamat Khalid sendiri. Itu daripada apa yang aku perhatikan lah daripada filem-filem dia. Sebab kita boleh nampak setengah pelakon dalam filem dia yang selalu membawakan watak yang lebih kurang sama dalam setiap filem. Tapi bila masuk dalam filem Mamat Khalid, dia seolah-olah keluar daripada watak-watak yang diorang selalu bawa dan diorang cuba blend dengan watak diorang di dalam filem Mamat Khalid tu. Aku bagi contoh filem sebelum ni, filem Kala Malam Bulan Mengambang. Dalam filem ni Roshamno jadi watak utama. Okey, untuk filem ni ikut apa yang aku tahu, ikutkan Mamat Khalid, dia punya pilihan utama dia adalah Hani Mohsin, arwah Allahyarham Hani Mohsin. Tapi disebabkan waktu tu Hani Mohsin meninggal dunia, so dia pilih Roshamno untuk gantikan Hani Mohsin.
So mungkin dalam tu, skrip tu, dia dah tunjukkan, dia dah bayangkan yang Hani Mohsin membawa watak tu. Tapi bila dia bagi dekat Roshamno, kita tahu Roshamno ni antara pelakon yang bagus. Dan biasanya untuk pelakon yang bagus ni, diorang banyak improvise. Banyak cuba improvise lakonan apa semua kan. Tapi dalam filem ni, nampak watak yang dibawa oleh Roshamno tu, dia dikawal dan dibayangi oleh directing daripada Mamat Khalid. Kita tak nampak dia macam dia cuba untuk improvise, untuk bawa watak dia sendiri ke apa ke. Tapi nak kata macam watak-watak ni tak ada improvisasi langsung pun tak boleh juga. Macam apa ni, ada certain itu sebabnya kalau kita tengok Mamat Khalid ni, satu dia punya trademark dia lah dia suka ambil budak-budak teater tau. Dia suka ambil budak-budak kalau perasan dia banyak ambil budak-budak Aswara. Contohnya macam Zul Huzaimi, Bron Palari. Kalau korang pernah tengok telefilm dekat NTV7, Matno Kushari and the Velvet Boys. Dalam tu Bron Palari dia guna nama asal dia lagi. Dia tak guna nama Bron Palari pun dalam tu. Dengan muka budak-budak dia, Zul Huzaimi, and then ada a few lagi pelakon-pelakon teater budak-budak suara yang lain. Budak teater biasanya dia orang suka improvise dalam setiap watak. So mungkin Mamat Khalid ni memang dia bagi dia punya karakteristik untuk setiap watak. Contohnya dia bagi dekat suatu watak ni, okey kau bawa watak sini. Tapi diorang boleh macam improvise sikit-sikit berdasarkan apa watak yang dia diberi tu tau. Tapi dalam waktu yang sama, tetap Mamat Khalid sebagai pengarah, dia tetap kawal juga. Sebab bagi aku tanpa pengawalan ataupun directing daripada director ni, takut kadang-kadang pelakon, lebih lagi kalau pelakon yang terlalu berbakat, pelakon yang memang orang kata apa banyak ad-lib semua kan. Diorang kadang-kadang tend to break character tau. Tend to macam orang kata apa terover sikit terover acting ke apa ke kan. So diorang kena jaga. Lagi-lagi kalau pelakon komedi. Pelakon komedi macam Nabil, Johan semua tu, diorang kalau macam dapat opportunity, diorang kalau dapat opportunity untuk buat lawak, diorang akan buat lawak je. Tapi Muhammad Khalid kadang-kadang dia akan tunggu, dia akan tengok kalau lawak tu bersesuaian dengan scene tu, mungkin dia boleh teruskan. Tapi kalau lawak tu tak bersesuaian, dia takkan bagi pelakon tu teruskan lakonan dia ke apa ke kan. So bagi aku secara keseluruhannya nampak watak-watak yang dalam filem-filem Muhammad Khalid ni memang dia jagalah. Dia jaga tapi dengan bergantung juga pada bakat-bakat pelakon-pelakon ni, macam mana diorang nak improvise sikit-sikit daripada watak-watak yang diorang diberikan. Setuju. Yalah, aku setuju dengan apa yang Hadi cakap tu. Memanglah ada ruang untuk, memang aku rasa every director pun dia akan bagi ruang untuk setiap pelakon tu kembangkan karakter tu ikut dia orang punya kebolehan. Tapi dalam apa-apa filem Mamat Khalid, aku rasa basically Mamat Khalid lah yang bentuk dia punya karakter tu. Dia ikut acuan Mamat Khalid. Sebab kalau tengok watak Zul Arifin dalam cerita Hantu Kak Limah tu kan, Zul Arifin sendiri cakap dalam dia punya interview Meletup kan, dia ada cakap yang dia tak kelakar, tapi dia ikut je apa Mamat Khalid suruh. Jadilah watak yang kelakar tu. So dia just ikut je. Mamat Khalid dah buat dah semua, just ikut je, lakonkan je. Ya, betul. Kalau tengok ada satu interview pasal 18 puasa di Kampung Pisang ni, dekat Astro Awani, dia interview, dia panggil Aziz M. Osman dengan Mat London. Mat London tu yang misai tu kan. Sebenarnya Mat London ni pengarah. Ya. Mat London pengarah. Mat London ni macam orang kuat filem jugalah. Dia otai filem. Lepas tu Aziz M. Osman sendiri cakap dalam production cerita Muhammad Khalid, dalam penggambaran cerita Muhammad Khalid, pelakon-pelakon ni seolah-olah prop. Ni Aziz M. Osman cakap kan, seolah-olah prop. Kami kena ikut je apa dia cakap. Memang ada style directing yang macam tu kan. Kalau macam kita tengok Hollywood punya macam Kubrick, dia memang rigid sikit kan. Tapi bukan nak kata rigid tu tak bagus, ada improvisation langsung, tapi kena ikut acuan dia tau. So kalau Aziz Osman sendiri cakap kami seolah-olah macam prop, memang betul lah apa yang Brother Hadi cakap tadi tu kan. Dia kata hari-hari ada je benda-benda yang Muhammad Khalid ni akan ubah dan kita orang kena ikut je.
Betul. Dia memang directing style dia macam tu kan. So Okay. Dan aku agak amazed juga bila dia boleh panggil Aziz Osman, dia boleh panggil Mak London. Actually Mak London tu paling aku tak expect lah sebenarnya. Sebab aku pernah jumpa dia, pernah pergi macam aku belajar dululah kan, pernah pergi macam ada satu seminar, dia jadi macam one of the moderator. Dia sangat serius tau orang dia. dia sangat serius. Betul. Dia orang persatuan. Aku tak ingat presiden. Aku rasa presiden some organisation lah berkaitan filem. Tapi bukan FINAS, bukan apalah. Aku tak ingat presiden apa. Tapi dia banyak jaga kebajikan artis lah kan. Dan dia memang serius. Aku tak tahu pun dia boleh berlakon ke apa ke. Dia pengarah pun aku tak berapa familiar sangat dengan filem dia. Tapi memang aku tahu dia jadi serius. Dan unexpectedly dia boleh berlakon dalam filem Mamat Khalid ni. Siap bawa watak. Watak yang kelakar gila. Watak yang kau dah lah pegang macam nak baca doa tu kan. dengan muka macam tu. Aduh lah. Kena tangkap dia baru keluar nak makan. Aku ingat keluar pun nak makan dengan muka selamba macam tak ada salah apa semua kan. Aukari. Udah lah tu. Usah nak berdaah lah. Daripada kecil aku kenal. Asal. Ni Pak Karim kan. Dia yang misai tu. Aku ingat dan cara scene yang aku paling tak boleh lupa yang dia dekat jambatan tu. Korang buat apa ni? Tengok orang tak puasa. Dia tarik keris tu keluar. Marah betul. Tarik keris tu keluar. Sekejap lagi orang bagi nasi, masuk balik slow-slow. Itulah tu. Okay. Ada satu shout out lah. Bukan kata shout out lah. Satu feedback daripada ada satu feedback daripada follower YouTube Gen Y Cult. Dia sendiri cakap, kalau kita cakap pasal karakter kan, dia punya statement quote, mungkin dia patut maintain macam puasa-puasa yang lain, which cerita tu tak tunjuk main karakter sangat atau fokus on Bel seorang je, tapi tunjuk semua orang macam mana dia orang struggle nak makan time puasa, and cerita sekali karakter-karakter lain. So kita nampak lah sense of direction cerita ni lebih kepada main karakter Bel tu sendiri kan. 16 dan 17 kita nampak supporting characters tu lebih kan. However, good perspective by saudara Yapzul Gaming. Terima kasih and we appreciate your contribution. Dan kepada pendengar podcast Gen Y Cult yang lain, kalau ada feedback boleh reach us on our pre-recording announcement ataupun boleh bagi komen dekat comment section di bawah. Kalau dengar kat YouTube lah. Okay. Shout out daripada Yapzul Gaming tadi kan. It goes to show that yang Mamat Khalid ni dia ada memang ada fan yang sangat kuat lah, fan base yang sangat kuat lah. Walaupun dia bagi perspektif yang berbeza dan mungkin dia tak bersetuju dengan new direction of the film, tapi kita boleh nampak dia jarang, aku macam mana nak cakap, kat Malaysia ramai director tau. Tapi ada beberapa kerat je yang ada fan base yang fanatik macam Mamat Khalid ni. Yang minat cerita sebab director tu arah. Yes. Bukan betul? Yang minat cerita macam sebab director tu. Sebab aku tengok, yalah mungkin ada contoh lain, Sabri Yunus mungkin ada yang minat, mungkin dia buat yang Concodeh, lepas tu dia ada buat yang movie lain, banyak juga movie yang keluar dekat TV1, TV2 Sabri Yunus buat tau. Tapi most of them biasalah pasal lebih pada Kelantan punya folks kan ni kan. Tapi itulah fan base yang kuat, itu something yang aku rasa tak banyak director kat Malaysia ada lah. Afni Syauqi mungkin ada. Afni Syauqi tadi betul. I mean sometimes yang besar-besar pun, contoh Kabir Bhatia, he produce a good movie. But aku doubt lah ramai yang kenal atau boleh differentiate this movie is Kabir Bhatia punya movie. Ada yang boleh kenal, tapi memanglah kalau true fan punya lovers dia akan boleh differentiate. Tapi to the mass, to the general population yang tengok movie, dia orang, aku rasa dia orang macam tak berapa sure pun ini Kabir Bhatia punya movie dia, sebab dia punya fanatik terhadap director tu tak sekuat Mamat Khalid lah. Itu aku punya opinion lah. Betul. Dia satu aku nak sentuh sikit lah Dia punya Mamat Khalid ni, kita ada satu term filem
auteur film. Sepatutnya filem tu dia ada sentuhan yang special daripada director. Contohnya kalau kita tengok filem Quentin Tarantino, kita tahu macam mana. Kita tengok filem Christopher Nolan, kita tahu macam mana. Dan Mamat Khalid dia memang dah sampai level ni. Bila sampai tahap bila ada sesetengah filem yang bukan didirect oleh dia, tapi mempunyai vibe macam filem dia. Contohnya macam nak tunjukkan orang kampung ke apa ke. Terus orang akan cakap, filem ni macam Mamat Khalid. Once bila orang dah cakap filem tu macam filem Mamat Khalid, maksudnya Mamat Khalid dah hold the trademark. Dia dah hold the concept tau. Dah corner the market kan? Yes, dah corner the market. Contoh satu filem yang memang aku selalu dapat komen macam ni, filem Lelaki Harapan Dunia. Alamak, yang Filem mana tu Lelaki Harapan Dunia tahun 2000. Lelaki Harapan Dunia yang pengarah dia pengarah Chinese tahun 2014. Filem ni menang festival filem Malaysia juga. Dia ada pelakon dia macam Wan Hanafisu, Azhan Rani. Wan Hanafisu. Dia berkenaan dengan yang dia nak angkat rumah tu kan. Filem ni bila keluar, ramai orang komen, dia punya lawak dalam ni macam Mamat Khalid punya style lah. Dia punya film fight ni macam Mamat Khalid punya style lah. Tapi bagi bagi kita yang minat Mamat Khalid, bila kita tengok tak nampak pun benda tu sebab macam jauh lah kan filem tu nak sampai ke level Mamat Khalid, dia punya jokes apa semua tu. Tapi bila macam casual audience, bila dia tengok, dia boleh labelkan filem tu macam filem Mamat Khalid, bermaksud macam Mamat Khalid punya aura, punya karisma sebagai director yang mempunyai sentuhan-sentuhan special pada filem dia, level dia dah sampai lah. Level dia dah sampai ke tahap tu. Dah sampai lah. Alright, let's move on to the next thing lah about this movie. Let's talk about the cinematography lah. Sebab antara strength Mamat Khalid ni, dia punya style cinematography dia memang unik dan dia ada style dia yang tersendiri. So just nak tanya Brother Hadi, in your opinion lah, apa contoh-contoh scene dalam cerita 18 Puasa di Kampung Pisang ni, contoh scene yang mempunyai cinematography yang menarik lah, something yang memorable for you lah. Okay, ikutkan kalau macam aku sendiri aku macam tak berapa pandai nak sentuh bahagian teknikal. Aku lebih kepada bahagian jalan cerita ataupun konsep cerita tu. Tapi untuk filem ni, satu scene yang aku suka tu shot mana bila Tyson tu turun ke bumi tu. Shot tu macam memang sangat nice. Dan satu lagi shot bila dia tunjukkan dekat kedai kaki lima. Waktu tu lalu naik motor kan. Shot tu nice. And then satu lagi kalau korang perasan lah, shot, aku tak ingat ni shot ni dia punya scene apa, tapi ada satu shot tu dia tunjuk kau kandang kucing. Di belakang tu ada terjadilah something kan. Tapi dia tunjukkan kucing lah. Kiambang kan. Tunjukkan kiambang. Tapi dia tunjukkan shot kucing, anak kucing dalam tu bermain-main. Yes. Dia sebenarnya benda tu ada maksud dia tu tau. Oh iya ke? What's your opinion? Apa pendapat dia? Aku macam, ni tak tahu sama ada betul tak. Jadi kita lebih kepada berpendapat je lah kan. Kucing ni, kalau dekat Hollywood, kucing ni simbol evil tau. Kucing ni simbol kejahatan, simbol syaitan. Oh iya ke? Kita tahu dalamnya ada syaitan kan. Tapi dalam filem Mamat Khalid ni, mungkin kucing tu, dia kalau bagi orang Melayu, kucing tu adalah haiwan kesayangan Nabi. So it's totally different dengan apa yang Hollywood cuba portray kan. So probably it's a symbol that something about evil yang ada dalam diri kita, tapi deep down sebenarnya masih ada kebaikan lagi pada diri kita. Deep gila tu. Deep gila. It's the same thing dengan apa yang ditunjukkan pada watak syaitan dalam filem ni, watak Tyson dalam filem ni. Ada watak Namron dengan watak Man Raja Lawak, yang in the end sebenarnya bukan syaitan pun. So Betul. mungkin orang ni malaikat maut ke, mungkin orang ni malaikat penjaga ke kan. Dia tak dedahkanlah benda tu, tapi in the end dia tunjukkan diorang ni sebenarnya satu entiti yang baik.
Gambaran Oh, orang mungkin lah. alim lah, jubah. Gambaran orang alim. So tu dia nak tunjukkan dalam shot tu kan. Bila dekat Hollywood, kucing ni is a evil thing. Tapi bagi kita, kucing tu something yang good. So itu Muhammad Khalid cuba nak mainkan. Mungkin dia cuba nak mainkan kan benda tu. Bagi aku, itu benda yang boleh membuatkan orang terfikir lah. Dan once bila orang terfikir tentang filem kau, means that filem kau memang betul bagus lah. Ya, betul. Betul. Aku setuju sangat. That's right. Yalah, kalau nak cakap pasal cinematography dia pun, I'm on the same page dengan Hadi. I'm not really technical. Aku tak boleh nak explain in terms of dia punya color grading ke, nak explain in terms of dia punya framing, perspektif yang dia pakaikan. Tapi there's something about Muhammad Khalid bila kita tengok memang okay. Ini unik. Ini Muhammad Khalid. Macam aku tak tahu if there's a term for it, tapi kan antara selingan-selingan bila dia bercakap dengan Bakoba, bercakap dengan Tyson tu, dengan syaitan tu, dia ada tunjuk macam satu scene sungai. Just scene sungai tu. Aku tak tahu adakah dia sekadar nak mencukupkan framing ke, tapi aku tak itulah dia spark something dalam aku punya pemikiran. Kenapa dia letak scene sungai ni? Apa signifikan dia? I don't know. Maybe dekat luar sana ada orang boleh explain. Kalau ada orang dengar, ada orang boleh explain, we would be really grateful if you can add that into the comment lah. Let us know. Macam Brother Hadi cakap tadi lah, aku punya favourite scene dalam cerita ni ialah masa Abu Talibo punya kedai tu, kan? Lepas tu ada motor lalu, Bakoba bawa motor kan. Dia kulo-kilir tu aku suka lah. Daripada segi teknikal memang tak boleh nak cakap, tapi scene tu memang aku rasa lawa dan memang kena dengan tema-tema 16 puasa, 17 puasa kan. Sebab dia bawa the same team. Sebab macam ni tau, bila 16 puasa ni, bila interview Muhammad Khalid, dia kata antara inspiration dia ialah daripada socialism Eastern Bloc punya style tau. Termasuk dalam lagu, termasuk dalam mungkin juga sekali dengan sinematografi kan. Tapi dia bawa 16 puasa punya style tu dalam 16 puasa sendiri, 17 dan 18. Mungkin tak nampak dalam cerita dia yang lain, tapi the style maintain dalam telefilm lah kita boleh kata ni lah. Telefilm puasa ni kan. That aku rasa aku suka lah. Sebab jarang director lokal ni dia buka keluar daripada kepompong typical cerita-cerita Malaysia. Bukan nak kata teruk ke tak, tapi dia ada inspiration daripada luar. Macam dia bagi tribute kepada Monty Python and the Holy Grail yang We Burner tu kan. Lepas tu dia jadikan pada kita bakar tu kan. Itu satu tribute tau. Tapi orang tak nampak. Itu macam satu inspiration. Macam cerita, macam part yang apa nama tu? Tribute pada Piramli dalam Hantu Kak Limah Balik Rumah tu. Hantu Kak Limah yang hantu Jepun tu kan, tiup trumpet tu kan, tu tribute. Jadi sukalah dengan style yang macam tu. Termasuk betul, juga sinematografi yang dibawa dalam 18 puasa ni. Alright, so we cover cinematography. Cinematography, to be fair lah, is a bit technical lah kan. Kalau kita nak explain in detail, maybe we need someone yang betul-betul inside the industry yang handle editing, yang handle the camera work lah. So okay, let's move on. Maybe lah aku rasa another benda yang kita boleh tengok yang strength of Muhammad Khalid, dia punya script dan dialog yang dia pakai dalam filem ni. Dalam semua filem dia lah kan. So nak tanya, okay, general lah kita, because kita ni kadang-kadang kita sembang deep kita tak sedar adakah listener dekat luar sana is on the same page dengan kita kan, dia on the same page dengan kita. So in general lah, what do you think about the script untuk filem 18 puasa ni? Adakah dia bersesuaian dengan setting filem tu ke dia ada what's your opinion on this? Okay, bagi aku untuk skrip filem kali ni nampak macam walaupun filem-filem Muhammad Khalid ni ada setengah filem dia yang macam tak berapa sampai kepada penonton, dan penonton kan rasakan macam a bit
too techy ke ataupun terlalu hambar ke apa ke. Tapi masih lagi sebenarnya Muhammad Khalid ni ditekankan pada skrip. Satu perkara paling menarik dalam filem-filem dia adalah skrip dia. Betul. Skrip ni bukan setakat pada dialog je. Skrip ni dia pada jalan cerita, pada sequence, pada watak-watak semua. Peletakan watak di tempat-tempat di dalam babak-babak tu. Macam mana dia nak letakkan semua watak dan babak dan dialog dalam jalan cerita, lalu semua tu akan link together. So itu satu kekuatan Muhammad Khalid ni. Adalah skrip dia. First aku cakap directing tadi kan. Lepas tu watak sampingan dia. And then the script. Script is the most important thing dalam filem. Tak semestinya kau bagi dialog yang macam meletup-letup, macam orang sembang kan, macam dalam filem, dalam drama pukul 7, dalam apa filem-filem Melayu yang lain ke apa ke, kau main sambung je watak. Macam orang kata apa, tak ada kena-mengena. Watak yang orang kata tertiba je watak, tertiba je skrip macam ni, tertiba je dialog macam ni. Macam Muhammad Khalid pun ada juga certain things yang macam tiba-tiba je kau punya dialog macam ni. Tapi apa yang dia cuba masukkan tu, skrip dia, ada dia punya maksud dia tau. So setiap skrip, setiap dialog, setiap titipan dialog dalam filem dia ni sentiasa ada something yang dia cuba nak sampaikan, ya, message-message yang dia cuba nak sampaikan. Dan apa yang menariknya lagi, 18 puasa ni aku dapat rasakan Muhammad Khalid dia pour all out daripada hati dia, macam seperti yang Abang Nugget cakap tadi kan, berkenaan dengan dia punya experience, dia experience semua tu. So it makes more personal to him. At the same time, it makes more personal to us also. Betul. That's the most important thing. Dia masukkan benda tu, segala skrip, segala dialog yang sama macam apa yang kita sendiri selalu cakap dekat kadang-kadang kita lepak dengan kawan-kawan kita kat kedai kopi, kedai mamak ke apa ke. It's the same thing dengan apa yang watak-watak dalam ni cakapkan. Cuma dia masukkan sedikit unsur-unsur surrealism, unsur-unsur jenaka dan satira untuk sedikit menampakkan bahawa filem ini masih lagi di dalam satu dunia fantasi yang berlainan daripada dunia realiti. Tetapi masih lagi relate dengan realiti dunia kita. Dia masih lagi nak tunjukkan ini hanyalah filem, korang tak perlu trigger apa-apa, this is only a movie. Jangan risau. Tak perlu kau nak tiba-tiba kata janganlah ada watak babak dekat neraka apa semua ni. Don't worry, it's just a filem. Yes, exactly. Dan apa yang ditunjukkan tu pun ada dia punya alasan. It's not a real thing. Ianya hanyalah mimpi. Kalau kau kena tengok filem ni sebelum kau nak judge ke apa ke. Yes. So dia nak cakapkan, walaupun aku bagi macam-macam kritikan pedas, aku bagi macam-macam benda daripada awal sampai ke akhir, in the end it's just a mimpi, it's just a cautionary tale untuk korang, and it's just a film. At the end it's just a film. How you want to take it is up to you. Yes. Ini untuk apa orang kata rebut balik, untuk rebuke balik orang yang kat luar sana yang kata mana boleh buat scene neraka dalam filem apa semua kan. I mean kita cuba pandang dari segi apa pengajaran yang boleh diambil kan. Okey, Abang Nugget ada nak tambah berkenaan dengan skrip dan dialog Muhammad Khalid ni? Dialog skrip dan dialog. Okay, what do I think about the script? Kita tahulah cerita Muhammad Khalid, kalau dialog dalam cerita dia semuanya santai dan bersahaja, dia tak ada guna bahasa yang kita jarang guna dalam penggunaan seharian kan. Jadi kita dapat rasa nampak macam real lah kan. Especially satu lagi yang aku suka ialah sebab aku pun orang Perak kan. Dia banyak guna logat Perak. Tapi at the same time dia guna juga logat tempatan lain. Sebab yang ni dia sendiri yang cakap, dia kata dia tak nak filem ni hanya dapat di-enjoy, karya dia hanya dapat di-enjoy oleh orang Perak kan. Macam dalam cerita lepas. Dalam cerita ni sendiri Tyson tu cakap utara. Kan? Dalam cerita yang sebelum ni ada AC Mizal cakap Negeri Sembilan. Sabri Yunus dalam 16 puasa cakap Kelantan kan. Dia kata dia suka bila dia berlakon, bila dia buat satu production tu, ada satu karakter cakap Kelantan, dia suka dengar
dan dia tertanya-tanya nak dengar apa benda orang ni cakap kan. Jadi dia nak ketengahkan logat perak pula. Dia kata it started in the NTV7 masa zaman dia kat NTV7. Masa tu yang ni kot, yang pergi umrah tu kan. Cerita yang pergi umrah tu kan. Rombongan Cik Kiah. Kelana Jaya. Kelana Jaya kan. Yang tu. Dia cakap perak. Itu dia punya eksperimen lah. First eksperimen dia nak tengok feedback kepada orang. Dia try guna logat perak dan ada good feedback. So dia banyak ketengahkan logat-logat tempatan ni supaya nampak real lah. Cerita tu aku suka lah. Personally aku suka. Dan kalau dalam cerita 18 puasa itself, 18 puasa di Kampung Pisang ni, mungkin sebab aku dah biasa dengan logat perak. Tapi watak Kaza ni, Pak Din ni, logat perak yang dia gunakan memang bagi aku yang apa macam dekat kampung-kampung ada watak pakcik-pakcik ni yang kat kedai kopi. Yang guna bahasa perak yang pure dan rare yang dengar pun hang tergelak tau. Macam aku suka watak Kaza, dialog Kaza, dialog yang dalam Kaza punya karakter tu aku suka. Itu bagi aku satu kekuatan Mamat Khalid ni, dan skrip dia memang kuat, especially daripada nilai-nilai komedi lah. Aku memang minat lah yang tu. Okay. Watak Mamat, dia punya macam kita cakap tadi lah, dia real. Dia tak merepek-epek cakap kira nak lepas ni I ada meeting dengan shareholder. Dia tak ada merepek-epek macam tu kan. Dia tak ada merepek. Lepas tu macam kita guna bahasa, kalau bahasa-bahasa kenapa kan, dia mungkin kalau ada setengah director dia guna mengapa kan, jadi nampak macam lagi formal kan. Yes. Yang ini guna yang bersahaja dan santai. That's what I like about this movie and filem-filem Mamat Khalid yang sebelum-sebelum ni pun. Okay. Just nak sentuh berkenaan tadi, ada a few shout out tadi kan berkenaan title filem ni, title 18 puasa ni. Sebenarnya ikutkan kalau aku tengok banyak komen-komen, ramai yang memang macam agak sedikit macam tak puas hati dengan title 18 puasa di Kampung Pisang ni. Sebab bila orang bukan tak puas hati lah, dia lebih kepada macam sebab filem 18 puasa ni dia tak sama dengan filem 15 puasa, 16 puasa dengan 17 puasa. Sebab dia dah totally lain, dia punya jalan cerita pun lain, malahan watak pun lain kan. Betul. So basically apa yang aku rasakan, Mamat Khalid cuma menggunakan nama 18 puasa tu untuk konsep filem ni di waktu bulan puasa, di waktu bulan Ramadan, dan ianya sebagai satu branding di mana kita pernah nampak dalam filem-filem lain sebelum ni menggunakan nama-nama yang dah terkenal, nama-nama franchise yang dah terkenal dalam filem yang tak ada macam dalam filem yang tak ada menunjukkan franchise tu pun. Contohnya macam filem Hobbs and Shaw. Filem Hobbs and Shaw, waktu tu mula dia keluar, waktu tu filem tu nama dia Hobbs and Shaw. Tapi dia kena letak juga Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Yes. Sebab apa? Sebab ia adalah branding untuk penonton yang dah biasa dengan franchise Fast and Furious. Itu juga reason dia kenapa macam Twilight, filem-filem Twilight, dia gunakan dekat setiap filem dia selepas-lepas tu Twilight Saga, New Moon, Twilight Saga, Breaking Dawn. Padahal ikut buku dia, semua tu tak ada pun nama Twilight Saga tu. Sebab apa? Sebab orang dah biasa dengan title Twilight Saga. Sama lah dengan Hunger Games semua tu. So it's a branding. So 18 puasa ni, 18 puasa tu adalah branding kepada filem-filem puasa Mamat Khalid yang sebelum-sebelum ni. Itu sebabnya dia gunakan. Tapi kalau nak expect filem ni sama, konsep dia macam filem-filem yang sebelum tu, memang totally lain. Itu sebabnya dia letakkan dekat hujung tu di Kampung Pisang. Nak tunjukkan ini adalah sebuah filem yang lain. So bagi aku, benda tu tak jadi masalah. It's still an interesting film, walaupun dia lain daripada filem-filem puasa Mamat Khalid yang lain. Tapi bagi aku, filem ni memberikan satu impak yang positif pada diri kita. Lebih-lebih lagi untuk sebuah telefilm yang menggunakan bulan puasa sebagai tema
dan ditayangkan pula pada bulan puasa yang jauh berbeza dengan filem-filem dan telefilm-telefilm berkenaan puasa yang pernah kita tengok sebelum ni, yang lebih kepada keagamaan, lebih kepada drama air mata, drama kekeluargaan. Dalam filem ni dia cuba tunjukkan tentang dosa pula yang seringkali orang kita lupa nak ceritakan. Betul. That's the most interesting. Okay, that's all. Okay. Cantik. Well put. Well put. Alright. So I guess apa yang Brother Hadi cakap tadi tu is a good conclusion lah towards our review for 18 puasa di Kampung Pisang ni. Okay, aku nak selitkan another shout out from from our followers in Instagram, Piko Islam. Dia kata entrance Lucifer Melayu tu gempak gila. Lucifer Melayu. Lucifer Melayu Okay, thank you Piko for for the shout out. Aku nak cakap apa pasal that scene. Lucifer Melayu, setan turun dari langit, isap vape. What else can you say? apa lagi kau boleh pilih? Member isap vape lah tarik dalam-dalam. Aku gerak. Lepas tu cakap kedah tu. Cakap kedah. Alright, so before we end our session, kita nak bagi ruang Hadi. Anything else you want to let the audience know? Maybe macam mana nak get in touch with you, ataupun anything you want to let the audience know about the movie, about film, or about whatever it is in your current endeavor. Okay, not much. Just korang boleh like dan follow page Facebook aku, Hadi Abdul Hamid di Facebook, dan boleh juga like aku punya Instagram movie, HDABDHMD_. So basically aku akan cuba cover filem-filem baru yang ditayangkan sama ada secara streaming, di streaming service ataupun di wayang. And of course aku dalam setiap review aku tu aku akan bagi rating, sebab sometimes kadang-kadang aku faham ada certain people macam lebih pentingkan untuk tengok rating daripada baca review kan. Dia just nak tahu sama ada is a good, it's basically my personal rating lah untuk benda-benda tu. Tapi aku still galakkan orang untuk tonton sendiri filem tu, sebab kadang-kadang kita punya taste tak sama dengan orang-orang lain. Anything else aku rasa tak ada apa-apa, sebab kita pun sekarang tengah dalam keadaan pandemik kan. Kita tahu filem memang tak banyak sangat tayang kat wayang apa semua tu, but untuk audience dekat luar, kita tak boleh nak fokuskan pada filem di wayang saja. Sekarang ni banyak streaming services yang tayangkan filem-filem baru. Contohnya dekat Netflix, setiap minggu ada je filem-filem baru. Dan that's all lah aku rasa. Tak ada apa-apa sangat pun. Okay. Memang kita orang pun endorse HD Abdul Hamid ni. Memang kita orang suka dia punya review. Yes. Okay. That's one of the reason kenapa kita panggil dia untuk buat review yang panjang ni. So you guys out there, don't forget to check out Hadi Abdul Hamid punya Facebook, Instagram dan juga YouTube channel. Go ahead guys, and while you guys doing that, you guys also can check us out, Gen Y Cult Podcast. We are on Spotify, Facebook also Gen Y Cult Podcast. In Instagram you can search for Gen_Y_Cult. Dekat YouTube kita orang Gen Y Cult. Jangan tersilap ada satu lagi Gen Y. yang itu tak boleh. Yang daripada negara jiran kita Thailand, yang itu totally different thing. Itu lain, minta maaf lah. Itu minta maaf, jangan salah faham. Kalau buka yang tu boleh tengok lah lelaki metrosexual. Kalau yang kat sini semua muka-muka raban. Brother Adi okay apa? Oh, Brother Adi okay. I'm talking about the knockout. Okay, for you guys out there, if you are still listening until now, macam biasa, we really appreciate you guys. Kita really appreciate your time, your effort,
and also yang korang punya komitmen lah nak dengar sampai sejam lebih kita orang bersembang dan juga mengupas pasal 18 puasa di Kampung Pisang kali ini. Thank you so much for all the support. Like I said before, go ahead check us out on all the social media platform. Kita akan cuba bagi link, and also you can share if you like what we do. Just share our stuff with your friends. We really appreciate that. Abang Nugget, anything you want to add? Okay, since kita review movie tempatan, aku suka nak cakap pasal support lah movie tempatan. Kalau boleh kita tengok legally lah kan, sebab kita patron the arts of movie tempatan ni, support content creator tempatan, dan supaya kita boleh nampak progress ni dan kita boleh gunakan benda-benda yang resources yang ini untuk create lagi karya-karya lebih hebat. Betul. Okay, I think that's about it, guys. Until next time, before we go, thank you again to Hadi. Thank you so much for joining us. Thank you, Brother Hadi. Thank you sebab invite. Korang memang fanboy. Hopefully kita boleh buat lagi this thing in the future. Amin. InsyaAllah banyak lagi movie kita boleh bedah lagi nanti kan. Okay. Dan korang please lah follow this Gen Y Cult ni. Diorang memang sempoi-sempoi semua. Dengar suara pun lunak-lunak semua kan. Thank you. Enjoy guys. Okay, baik. Right. Okay guys, that's about it. Until next time, take care now. Bye-bye. Bye-bye.